Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Puan Nur Zalina binti Mustafa dalam program Bual Bicara untuk kursus pengurusan perniagaan, dan tajuk kita hari ini adalah mengenai promosi jualan. Bersama-sama saya hari ini adalah Puan Rozila binti Rafi'i, pensyarah kanan dan juga merupakan pensyarah pakar untuk kursus pengurusan perniagaan Kolej Immatrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Baik Puan. Puan apa khabar? Alhamdulillah. Boleh Puan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan promosi jualan supaya kami lebih jelas tentang tajuk ini? Okey, terima kasih. Okey, promosi jualan merupakan salah satu komponen dalam paduan promosi. Di mana yang kita tahu, paduan promosi mempunyai 5 komponen iaitu periklanan, promosi jualan, jualan peribadi, hubungan awam dan pemasaran digital. Jadi jelas di sini promosi jualan merupakan salah satu daripada komponen dalam paduan promosi. Jadi apakah dia promosi jualan? Promosi jualan merupakan satu penawaran insentif jangka pendek yang diberikan oleh firma untuk menggalakkan pembelian pengguna ataupun untuk dalam arti kata lain bagi pihak firma untuk meningkatkan jualan. Itulah dia promosi jualan. Okey, baik. Berdasarkan penjelasan yang Puan buat tadi, bermaksud bahawa promosi jualan itu merupakan satu inisiatif jangka pendek daripada Jangka pemasar. pendek. Jadi mungkin ada alat ataupun kaedah yang digunakan oleh pemasar untuk membolehkan pengguna membeli produk tadi di pasaran. Ya, betul Puan Sarina. Oleh kerana ianya bukan jangka panjang, ianya dalam jangka pendek, jadi firma perlu menggunakan beberapa alat promosi jualan untuk meningkatkan jualan mereka. Okey, antara alat-alat promosi jualan yang sering digunakan oleh firma ialah yang pertama, kupon. Okey, kupon. Puan Sarina rasa Okey. Puan Sarina tahu tak apa dia kupon? Kupon tu saya dapat membayangkan kalau macam beli Domino's ke, ada macam kertas kat atas tu, itukah yang dimaksudkan kupon? Itu dia kupon. Kupon sebenarnya adalah satu keratan kertas sahaja. Okey, apabila kita membeli sesuatu barang, sekiranya kita diberi kupon, jadi kupon itu kita boleh gunakan untuk penjimatan bila kita beli kita membuat pembelian seterusnya produk tersebut. Okay, contoh yang tadi Puan Zain dah beri pizza Domino's. Apabila kita membeli pizza untuk pertama kalinya dan kita mendapat kupon, jadi bila kita nak beli kali kedua nanti, kita boleh menggunakan keratan kertas tadi yang kita katakan kupon itu dan kita akan mendapat penjimatan harga tertentu. Okay, kupon tu pun mesti ada jangka masa je sebab nak menggalakkan pembelian untuk jangka masa pendek kan. Betul, kupon pun ada jangka masa dan kadang-kadang kupon tu mungkin dalam masa 2 minggu ataupun sebulan itu saja. Sebab ingat alat promosi jualan memang digunakan untuk jangka pendek. Tapi ini sangat membantu untuk menggalakkan pembelian. Sebab apabila kita mendapat kupon macam tadi, kupon pizza tu, kita akan terus membeli pizza itu lagi. Nak beli lagi kan Ya, sebab dapat betul. potongan harga selepasnya tu. Ya, betul. Okey, yang kedua kita ada sampel. Okey, sampel adalah merupakan pek percubaan. So, pek percubaan ini apabila pengguna dapat, pengguna akan mencuba dan berkemungkinan pengguna akan terus membeli produk sebenarnya. Selalunya pek percubaan ini ataupun sampel akan ada berserta dengan produk asal, produk yang lama misalnya. Contohnya macam inilah. Katakanlah syarikat Nestle mengeluarkan Nescafe ada perisa baru. So, mereka meletakkan sampel-sampel dalam bungkusan kecil bersama dengan jualan Nescafe yang sedia ada itu. So, bila pengguna membeli Nescafe yang asal, dapat sampel percuma ini, mereka cuba dan mereka mungkin akan membeli lagi. Bukan itu saja, contoh-contoh sampel di supermarket. Kadang-kadang kita pernah lihat, Puan Zainal pernah tak berjumpa dengan tester-tester kita katakan? Ya, ada macam dia letak dalam kap-kap kecil, Ya. ada minuman, ada mi segera kan. Ya, kita betul. cuba, kalau sedap kita akan belilah. Ya, ini pun dikatakan sampel. So, sampel memang bagus kerana pengguna
merasai dan pengguna akan membeli. Ya. Sekiranya produk itu memang bersesuaian dengan mereka. Itu yang dikatakan menggalakkan pembelian. Bila cuba sedap, beli kan? Ya, betul. Dan yang ketiga kita ada diskaun jualan. Ini memang favorite kan. Ya, okey. Kalau diskaun je Ya, berlumba-lumbalah orang nak cari betul. produk tadi. Dan diskaun jualan kita katakan merupakan penjimatan ataupun harga tawaran yang lebih rendah daripada harga asal. Dan selalunya diskaun jualan ni dibuat sempena hari-hari tertentu. Misalnya sempena Hari Raya, menjelang menjelang Christmas, akhir tahun. Ya, betul. Macam akhir kan. tahun kan banyak diskaun kan. 70%, Ya, 60% kan. Semua orang pun berpusu-pusu lah Betul. untuk membeli produk-produk tadi lah. Contohnya macam Al Ihsan, menjelang akhir tahun dia buat jualan 50% barang-barang sukan. Jadi ketika ini semua berlumba Ya, betul. kan untuk membeli. Ini yang dikatakan menggalakkan lagi Pembelian lah. pembelian dan meningkatkan jualan firma. Okey, baik. Okey. Selain daripada itu, apa lagi Puan Rozila? Ya, kita juga ada rebat. Okey. Okey. Rebat ini merupakan pengurangan harga selepas satu pembelian apabila firma memberi pulangan tunai kepada pengguna. Okey, contohnya katakanlah syarikat Proton memberi rebat sebanyak 5,000 ketika pengguna membeli kereta model baru keluarannya. Misalnya ketika syarikat Proton mengeluarkan Proton Iris tempoh hari, so mereka memberi 5,000 ringgit rebat. So bila pengguna beli, pengguna mendapat rebat sebanyak 5,000 ringgit. Okey, jadi pengguna akan rasa macam untunglah mereka kalau beli ketika itu. Ya, So itu yang dikatakan betul. lagi menggalakkan lagi pembelian lah. Ya, betul. Okey, seterusnya kita ada peraduan. Okey, peraduan ini selalunya pertandingan yang boleh disertai oleh pengguna. Tapi untuk menyertai peraduan, pengguna haruslah Syarat dia mesti beli barang. betul. Mesti ada bukti pembelian. Ya, Okey, misalnya syarikat misalnya Dutch Lady kan, Dutch Lady ada satu pertandingan melukis untuk kanak-kanak. Okey. Okey, bila ada pertandingan, tapi untuk menyertai pertandingan tersebut, ibu bapa mestilah menunjukkan pembuktian membeli susu Dutch Lady itu. Syarat dia mesti beli produk Dutch Lady Ya, baru boleh baru- sertai yes. peraduan tersebut lah. Pengguna nak ingin menyertai peraduan itu kerana hadiah ditawarkan lumayan. Okey, apa contoh hadiah selalunya? Kadang-kadang ada hadiah pelancongan, boleh ke luar negara. Memang best lah tu sebab orang nak Kadang-kadang kan. ada wang tunai. Okey. Jadi maksudnya pengguna akan rasa teruja untuk menyertai. Ya, tertarik sebab hadiah yang Ya, besar betul. tadi. Tetapi ingat, mesti ada bukti pembelian. Jadi sebab itulah maka Ya. jualan tadi akan meningkat. Akan meningkat. Itulah tujuan firma tu sebenarnya kan. Okey, baik. Okey, seterusnya kita ada hadiah. Okey, hadiah ni pun satu perkara yang sangat menarik. Ya, Okey. betul. Hadiah ni selalunya barang percuma diberi beserta ketika pengguna membuat pembelian. Okey, misalnya ubat gigi Dali. Okey, menawarkan hadiah percuma mak Okey, baik. kan. Dan selalunya hadiah percuma ni sekali beli dapat satu mak, tetapi koleksi mak tu mungkin pelbagai. Ya, macam kalau berminat dengan semua koleksi, maka kita akan beli banyak kali lah. Ya, betul Puan Zalina. Dali selalunya mengeluarkan hingga kadang-kadang hingga 5 koleksi kita Yang katakan. kartun yang pelbagai. Ya, betul. Gambar yang pelbagai, kartun yang pelbagai tapi sangat menarik. Jadi, kalau kita berminat, pengguna akan membeli 5 kali ubat gigi Dali sebab ingin menyimpan koleksi 5 mak itu. Katakan hari ni pergi beli tapi takut koleksi yang berikutnya habis, beli lagi esok. Ya, kan? betul Puan Zalina. Ya. Dan ini tentunya akan menggalakkan pembelian Ya. dan meningkatkan jualan. Okey, apa lagi alatnya? Puan Rozila? Okey, apa lagi ya? Kita ada, kita cakap banyak tu kan, dah 6 tu saya. 6. Itulah. Okey, akhir sekali kita ada satu lagi. Kita namakan mata ganjaran. Okey, baik. Mata ganjaran. Ini bukan mata cuma dia memberi mata ganjaran kepada pengguna. Bagi point lah macam Ya, tu. betul. Beri point. Pernah dengar kad mesra?
kan kad okey. bonus link. Ya, biasa. Okey. So mata ganjaran ini merupakan satu mata diberikan kepada pengguna dan pengguna boleh tebus guna mata ganjaran tersebut untuk mendapatkan produk-produk tertentu. Okey, sampai satu limit dia, kita boleh Ya. tebus dengan hadiah-hadiah. Ya. Tuala ke, payung ke, Betul. macam tu ke? Itulah contohnya. Macam sekarang ni Petron dengan kad miles-nya kan. Okey. So bila kita mengisi minyak, so dengan harga tertentu kita akan mendapat mata ganjaran tertentu. So bila sampai limitnya, kita boleh tukar. Mungkin kalau nak tukar dengan Barang? petrol tu Okey. ataupun barang-barang lain yang ada ditawarkan oleh kad miles ataupun syarikat Petron tadi. Situala, Cawan dan pelbagai lagi. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Ah, Jadi Puan Ruzila, selain daripada dah kita bincangkan tentang promosi jualan, cuba kita bincangkan juga kebiasaannya dalam soalan PSPM ada tak keluar topik ini? Oh, dalam PSPM memang topik ini agak famous boleh dikatakan kalau tidak setiap tahun pun boleh dikatakan memang Akan ada lah. lah Walaupun kan. sikit ataupun banyak. Ya, Ataupun banyak lah. betul. Essay panjang ataupun sikit mesti ada soalan ini. Okey, satu lagi Puan Zalina, Ya. apabila kita membincangkan tentang promosi jualan tadi, sebenarnya alat-alat promosi jualan ni ada juga kebaikan dan Oh ya, lupa saya nak tanya kelemahannya. dengan Puan tadi. Ya, memang semua benda akan ada kelemahan, ada kekurangan, kelebihan dia. Jadi sebelum pergi kepada teknik tadi, kita mesti bagi tahu dulu kepada pelajar-pelajar ni apa kelebihan, apa kelemahan betul. alat-alat promosi tadi. Okey, kita terus kepada kebaikan dululah kan. Kita baik dulu. Ya, baik dulu. Okey, kebaikan promosi jualan ini dia memang boleh meningkatkan jualan. Okey, sebagai contoh yang tadi kah? Ya, contoh tadi nak beli mak sebab mak cantik, so pengguna akan 5 kali membeli mak sebab 5 kali membeli buat gigi sebab ada 5 mak kan. Okay, So sebelum ni sebulan beli ya, sekali, tapi betul. sekarang 5 kali beli. 5 kali dia beli sebab nak koleksi itu. Okey, so ini terlangsung akan meningkatkan jualan. Tapi ingat, ini meningkatkan jualan jangka pendek. Dan pada masa yang sama, bila meningkatkan jualan bermaksud firma dapat mencapai targetnya. Baik. Dapat mencapai sasarannya ataupun matlamatnya. Dan kebaikan satu lagi ialah promosi jualan ini sangat bagus untuk pengguna, pembeli yang sangat sensitif pada harga. Kan, bagi pengguna yang sensitif pada harga ni, bila mereka melihat tawaran seperti diskaun jualan, mereka akan segera membeli. So untuk mereka yang sangat sensitif pada harga ni memang it's very good lah. Nampak macam diskaun 70%, 60% Ya. kan. Nampak macam wow, menarik kan. So nak pergi beli produk tadi. Bagi mereka inilah waktu yang betul-betul mereka boleh membuat penjimatan kerana harga lebih rendah pada harga asal. Ya, betul. Okey, kita tengok yang tak berapa nak baik tu kelebihannya lah. Mestilah apa yang baik tetap akan ada juga lemah. Betul. Tadi kan kita dah kata meningkatkan jualan jangka pendek kan. Baik. Itulah juga kelemahannya. Firma hanya akan mendapat peningkatan itu untuk jangka masa pendek sahaja. Ya, itu betul sebab kita tak boleh buat dalam jangka panjang kan. Jadi maksudnya apabila habis promosi jualan, jualan tu mungkin akan kembali seperti biasa. Peningkatan itu hanya untuk jangka sementara sahaja. Jadi kenapa dikatakan itu satu kelemahan? Okey, kerana kalau kita buat promosi jualan tu satu jangka masa yang panjang, Okey, apa kesannya kepada firma? ini akan menjejaskan produk itu sendiri. Kerana kalau Puan Zainal bayangkanlah, kalau sebuah firma itu menawarkan diskaun jualan sepanjang tahun. Okey, baik. Kan, dari Januari hingga Disember asyik 50%, 70%. Ya. So pengguna tentu akan tertanya, betul ke produk ni asli ke produk ini? Ya, betul ke harga dia begitu? Betul ke harganya begitu? So ini akan menjejaskan imej firma itu dan imej produk itu juga. Sebab itulah dikatakan promosi jualan memang sesuai untuk jangka pendek saja. Okey, baiklah Puan Ruzila. So, jadi kita boleh teruskan dengan yang tadi, teknik tadi. Okey. Encik Haris baru sahaja dilantik sebagai pengurus syarikat Best Cafe, iaitu sebuah syarikat pengeluar kopi yang terkenal.
Encik Haris bercadang untuk melakukan pembungkusan semula dengan bungkusan kecil seberat 30 gram setiap satu dan dimuatkan dalam bekas plastik yang berwarna-warni. Huraikan 5 jenis alat promosi jualan yang boleh dilakukan oleh syarikat tersebut dalam usaha meningkatkan jualan terhadap produk tersebut. 10 markah. Okey, kata kunci ataupun kata tugas dalam soalan ini ialah huraikan. Jadi kata tugas huraikan memerlukan fakta dan huraian. Dan huraian yang akan dihuraikan itu mestilah dikaitkan dengan soalan, iaitu dikaitkan dengan kes dalam soalan ini. Okey, kita lihat contoh jawapan. Okey, 5 jenis alat promosi jualan yang boleh dilakukan oleh syarikat tersebut ialah pertama, kupon. Kataan kupon ini merupakan fakta. So, dia diberi 1 markah di sini. Syarikat Best Cafe boleh memasukkan kupon iaitu keratan kertas yang memberikan penjimatan wang kepada pengguna dalam bungkusan kopi. Okey, kupon tersebut boleh digunakan oleh pelanggan apabila mereka membeli produk kopi yang sama pada masa akan datang untuk mendapatkan pengurangan harga. Untuk huraian ini terdapat 1 markah. So, dalam soalan ini kita lihat huraian mestilah kita kaitkan dengan soalan tadi, dengan kes yang dinyatakan, iaitu syarikat Best Cafe. Okay, yang kedua, hadiah. Okay, hadiah ini juga merupakan fakta, so dapat 1 markah. Okay, hadiah merupakan barang percuma ditawarkan kepada pelanggan apabila membeli sesuatu produk. Apabila pelanggan membeli bungkusan kopi, syarikat Best Cafe mungkin boleh memberikan hadiah sampingan seperti mak, cawan ataupun sudu teh. So, untuk huraian ini, kita dapat 1 lagi markah. Yang ketiga, rebat. Rebat fakta, 1 markah. Rebat merupakan pemulangan wang tunai yang ditawarkan kepada seorang pelanggan apabila membeli dalam kuantiti yang ditetapkan. Di sini syarikat Best Cafe bolehlah membeli rebat, iaitu apabila pelanggan membeli 3 bungkusan kopi syarikat Best Cafe dalam 1 resit, mereka layak mendapat rebat sebanyak RM1. Okay. Yang keempat, peraduan ataupun pertandingan. Okay, fakta 1 markah. Pihak syarikat Best Cafe akan menyediakan borang peraduan dalam setiap pembuktian pembelian bungkusan besar kopi. Cara ini dapat meningkatkan jualan kerana pelanggan yang membeli sentiasa menanti peluang untuk menang dalam pertandingan yang dianjurkan bagi mendapatkan hadiah lumayan. Jadi untuk huraian ini 1 lagi markah. Yang kelima faktanya adalah sampel. Okey, sampel pihak syarikat boleh memberikan pek percuma kopi secara percuma kepada orang ramai. Sampel kopi tersebut juga boleh diedarkan di pasaraya, edaran dari rumah ke rumah dan sebagainya. Dan untuk huraian ini juga kita akan dapat 1 markah. Yang keenam, diskaun jualan. Okey, untuk fakta 1 lagi markah. Okey, merupakan tawaran harga yang lebih rendah daripada harga asal. Syarikat Best Cafe menawarkan harga istimewa potongan 5% pada musim perayaan seperti Hari Raya. Ini akan meningkatkan jualan firma kerana pengguna akan membuat pembelian disebabkan tertarik dengan tawaran harga yang lebih rendah. Dan untuk huraian, 1 lagi markah. Okey, oleh kerana soalan ini 10 markah, jadi fakta setiap satu fakta 1 markah, jadi 5 kali 1 markah, 5 markah. Untuk huraian ini mesti dikaitkan dengan kes dan 5 huraian darabkan dengan 1 markah, so dapat lagi 5 markah. Jadi markah penuh ialah 10 markah. Dan 5 fakta dan huraian ini akan dipilih dari mana-mana 5 jawapan yang pertama. Kalau
para pelajar letakkan 5 atau lebih daripada 5, misalnya 6 fakta, hanya 5 yang teratas saja yang akan kita baca dahulu. Okey, itulah dia contoh untuk soalan yang berkaitan dengan alat-alat promosi jualan. Terima kasih Puan Rozila atas perkongsian yang sangat menarik dan diharapkan supaya pelajar-pelajar semua dapat memahami alat-alat promosi jualan dengan lebih jelas dan dapatkan gambaran yang lebih tepat bagaimana teknik menjawab soalan PSPM untuk kursus pengurusan perniagaan matrikulasi. Terima kasih Puan Rozila sekali lagi. Sama-sama. Semoga pelajar kita akan mendapat manfaat daripada bual bicara kita pada hari ini. Okey, baik. Sampai di sini sahaja program kita untuk kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.